Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaryu ma'in ala idwin wa alla yakuna alaihi mughayyirun lil ma'i wa ha'ilun kanuratin wa dukhulu waqtin lidaimi hadasin. Baik, nak wudu ada syarat. Pertama mesti air. Bahan yang kita nak gunakan sebagai alat bersuci paling utama adalah air. Dan pastikan bab air ni, cuma kitab kita ni dia ringkas, dia tak sebut apa pembahagian satu-satu air. Dia sebut air mutlak dengan bahasa dia pendek macam tu. Setidaknya ada benda kita dah faham. Air nak mustakmal mesti air yang angkat fardu, air untuk cuci najis, untuk angkat hukum najis. Yang tu kena faham. Pasal ada orang baca kitab salah baca tu, walaupun baca kitab. Dia kata air basuhan najis adalah air mustakmal, dia kata. Macam ni kain ni tadi pun saya tunjukin tu kan. Air ni kain ni katalah kena najis. Dia kata ni paip, kita basuh najis ni. Air basuhan najis ni kata adalah air mustakmal. Ada pula ni dah ni najis, yang ni air basuh tak najis lah. Air yang mustakmal tu hak mana? Yang tu yang kita kena faham tu. Air mustakmal tu ialah air yang bila najis semua telah dihilangkan rupa, bau dan rasa dia, datangkan air sekali lagi untuk mengangkat hukum najis tu. Itulah air mustakmal. Can you understand me? Tak faham apa? Tak faham mustakmal tu, macam mana jadi mustakmal? Air angkat hukum najis tu. Kenapa nak sebut juga tu pasal bab air ni? Tengok gaya kitab kita ni ke depan ni tak sebut dah bab air ni. Jadi kalau nisbah kita nak jumpa kitab ni, tak ada dah lah bab air. Jadi sebut sekali lalu, kok mana ada sangkut-sangkut apa tu yang kok tak faham. Mudah-mudahan penjelasan tu boleh memahamkan kita apa yang ada silap faham, kurang faham. Ada yang memang tak faham, ada yang tak pernah belajar tu satu kan. Tengok, semak. Jadi antara kita dah sebut tadi air mutlak. Jadi antara yang nama mustakmal ni air angkat fardu, air yang bukan untuk fardu. Dia bukan hukum mustakmal istilah. Dia adalah mustakmal pada lughah, dari segi air dah dipakai, tapi hukum dia masih mutlak kalau bukan guna untuk angkat fardu. Macam air basuh tangan. Basuh tangan pun basuh tangan nak makan, jangan basuh tangan selepas makan. Basuh tangan selepas makan yang bertadah tu mengapa? Mengapa yang bertadah tu? Dia akan berubah minyak, ada gulai, ada kicap, ada ikan, ada ayam, ada macam ada kan. Bukan nasi ada. Jadi air tu nanti air apa? Mustakmal kan? Mutanajis. Saya bukan cerita taik ni. Mutaghayyir. Kenapa panggil mutaghayyir? Kerana ada banyak benda yang masuk dalam dia. Ada yang memang berdasing daripada air tu, ada yang larut, ada yang tak larut. Kalau ada yang larut tu, yang bahasa larut tu apa tadi? Khalit. Kalau bahasa yang selalu dipakai ada mukhalit. Ada benda yang larut yang bercampur dengan air, dan campuran tu banyak. Nampak air tu warna keruh, nampak ada kesan warna coklat, bau pun dah lain dah, berminyak, seumpamanya kan. Air tu dah tak mutlak.
dan bukan mustakmal. Pasal dia bukan angkat fardu. Basuh tangan selepas makan bukan fardu. Tapi air mutaghayyir. Pasal apa panggil mutaghayyir? Kerana ada benda suci dah bercampur dengan dia, larut dengan dia, sebati dengan air, berubah dengan berubah yang banyak. Air itu nama dia mutaghayyir. Jadi ada macam-macam nama dah ada jumpa tu. Air mutlak, lagi air mustakmal, lagi air mutaghayyir. Jadi antara air yang kita jumpa depan tadi pun dah jumpa air mutanajjis. Kalau kencing najis, berak najis, mutanajjis. Apa beza dengan najis? Apa beza najis dengan mutanajjis? Najis, ain najis. Contoh najis, tai, tu najis. Mutanajjis, kain kena kencing. Kain ni najis. Apa? Sebutlah sikit. Kain ni mutanajjis. Apa maksud mutanajjis? Terkena najis. Air yang terkena najis pada dia, dia bukan najis, dia terkena najis. Yang ni kain, begitu juga air, asal air sebaldi. Kemudian tak cicak berak, pup jatuh seketul dalam tu, tak berubah pun air. Tapi kaedah kita bila air sikit masuk najis, walaupun tak berubahkan air tu nama dia air najis ke mutanajis? Kenapa mutanajis? Pasal najis jatuh dengan dia, dalam dia, dengan sebab najis masuk dalam dia, dihukumkan najis pada dia, maka air tu dia panggil mutanajis. Kalau kita belajar sorof, mutanajisun tu daripada tanajjasa, daripada fi'il madhi dia najasa. Betul macam mana boleh jumpa mutanajis, tanajjasa, tafa'ala. Tu sorof tu, guna sorof tu. Pula tu apa makna bila tukar najasa jadi tanajjasa? Dia makna apa? Dia dengan makna mutawa'ah, dengan makna husulu syai' an asar syai'. Dia jadi sesuatu dengan sebab kesan sesuatu. Jadi najasa najis. Kalau tanajjasa jadi najis ia dengan sebab sesuatu najis. Itu maksud tanajjasa. Kalau najasa najis ia, dia tu najis. Tapi kalau tanajjasa dia bukan najis, tapi ada sesuatu najis yang kena kat dia, dengan sebab itu dia dihukumkan jadi najis, terkesan jadi najis dengan sebab dia, dengan sebab najis yang lain kena dia. Itu dipanggil tanajjasa tafa'ala. Yang tu khas nanti ngaji surah, panjang umum jumpa. Kita bawa belajar surah, bodoh-bodoh je bawa belajar. Bina, tasrif, ada huruf ilat, nak tukar ya waw jadi alif, ada alif tegak, alif tiang, ada alif rumah ya. Baru budak-budak yang tu dah nak advance sikit. Tapi kena ngaji juga. Apa nak sebut? Mutanajis nak sebut. Mutanajis. Jadi air mutanajis. Jadi untuk air mutlak ni mesti air tak ada kait apa-apa. Tak ada benda yang larut dalam dia yang ubah banyak. Jangan guna untuk angkat fardu. Jangan ada najis masuk dalam dia dalam keadaan dia sikit walaupun tak berubah, ataupun dia banyak tapi ada najis masuk dalam dia dan mengubahkan salah satu, walaupun hanya salah satu daripada 3 sifat air: warna, bau, rasa. Boleh faham pernyataan macam tu? Boleh? Fakta tu satu hal. Lepas tu masalah-masalahnya nak timbul pula. Macam mana nak faham air tu nak jadi mutlak tak mutlak. Ada benda yang saya nak tambahan itu selain daripada apa disebut qalir. Katalah air sebaldi, kita ambil pokok pandan. Pokok pandan tu pokok pandan. Pokok pandan wangi tak? Wangi. Kita ambil pokok pandan tu, bubuh dalam air tu. Dan pokok tu kita tanggung bersih, tak ada najis apa-apalah, pokok saja. Bubuh dalam air tu, nanti air tu wangi tak? Wangi tak? Okey, soal.
Apa hukum air dalam maldi yang bila bubuh pokok pandan? Dengar elok, pokok pandan. Mutlak ke mutaghayyir? Wangi tak air tu? Pasal apa wangi? Pasal ada pokok pandan tu. Tu air tu mutlak tak mutlak? Mutlak tak mutlak? Persoalan dia macam ni. Bubuh daun pandan tu, pokok pandan tu, larut tak pokok pandan tu dalam air? Larut faham? Larut faham? Apa larut? Larut perak tu bukanlah. Apa larut? Dia lebur punya perak dia lah. Dia lebur, dia macam bubur gula lebur dalam air. Itulah dipanggil larut. Itu bahasa sains, bahasa kampung pakai larut juga kan. Larutkan 3 sudu gula di dalam segelas air. Boleh faham arahan tu? Buat macam mana? Larut. Ambil gula, dalam cawan, ambil air, kacau lah. Macam mana nak mempercepatkan proses larutan tu? Kacau. Lagi? Gunakan air panas. Budak-budak boleh faham, jangan nak buat kacau. Itu larut. Okey. Kenapa dia panggil larut? Pasal tak boleh dibeza dah benda yang dicampur dengan benda yang dicampur. Boleh kenal air dengan gula bila dah larut? Tak boleh. Yang tu dipanggil khalit. Itulah khalit. Tu yang diguna bahasa dia mutaghayyirin bi khalit. Jadi khalit apa? Benda larut, benda yang berbual dalam air, dia akan larut, lebur, dan tak boleh kenal lah antara benda tu dengan air tu. Tak boleh beza lah. Mata tak boleh beza lah. Itu dipanggil khalit. Jadi daun pandan bubur dalam air, lebur ke? Larut ke daun pandan ni? Wangi tak? Wangi itu pasal lebur ke pasal duduk dekat? Istilah dia mujawir, bukan khalit. Dia panggil mujawir, yani mukhalit. Daun pandan tu dipanggil mujawir. Mujawir tu apa? Berjiran. Pasal duduk dekat, maka air tu bau, tapi dia tak larut dalam air. Kalau mujawir dengan air, walaupun air ada bau wangi, air itu tak berubah hukum, jadi mutaghayyir, bahkan dia masih hukum mutlak. Yang ni kita belajar fiqh, lagi faham fiqh. Baca kitab nak ambil ibadat apa saya cerita tu nanti dia jadi berat kan. Ni kita belajar fiqh fokus pada hukum. Sambil-sambil itu tujuan saya baca kitab ni yang awam satu hal, yang kita kat pondok ni untuk ambil bahasa sikit-sikit, sambil-sambil itu ambil bahasa fiqh tu sikit. Khalid, biasa kan jumpa khalid, mujawir. Okey, siap. Jadi benda mujawir tak mengubahkan status mutlak air. Air tetap mutlak. Contoh satu lagi. Contoh, petrol tahu. Campur air, campur tak? Tapi bila air bubuh petrol sikit, air sebaldi ambil petrol setengah botol, tuang. Nanti air bau petrol tak? Petrol bercampur tak dengan air? Tak. Air bau tak petrol? Soal, air itu boleh buat wudu tak? Jawapan tak, alasan. Pasal apa boleh? Sebab minyak tu tak larut dalam air. Bau? Kan bau dah berubah. Bau petrol lah air tu. Macam mana? Dia bau berubah dengan sebab benda mujawir tak memudaratkan mutlak air. Air tetap mutlak. Cuma bila minyak petrol, bau petrol lah ambil tu. Kena mata lagi lain pula jadi high. Contohlah kan, lagi ada api menyambar pula, terbakar pula. Contohlah, ada sikit bahaya tu. Tapi air tu masih status dia mutlak. Kenapa?
Kerana minyak dia bukan benda yang boleh larut dalam air yang mengubahkan kemutlakan air. Kalau taghyir pun dia panggil taghyir yang sedikit kerana mujawarah, tak mengubahkan status air. Boleh faham? Faham? Tak faham macam tu yang kena tanya. Mana budak seorang lagi tu, budak ahli sufi tu mana? Apa sebut? Dia bila sikit ni perasan lah kan. Rasulullah kalau beribu pun dia perasan siapa depan dia. Kita tak sedar lah orang depan. Apa nak sebut? Munjawir. Lagi contoh munjawir macam mana? Kita buat air sejuk dalam peti sejuk. Dalam peti sejuk tu ada durian. Lepas tu air sejuk tu kita buat keluar buah pagi, ambil malam minum air sejuk tu. Minum air. Siapa dia buah durian dalam air ni? Bubuh durian ke? Ni nak. Habis tu tapi rasa durian. Bau durian, rasa pun ada rasa durian. Mutlak tak air tu? Mutlak. Kenapa? Mujawir. Walaupun berubah bau rasa, pasal bukan durian masuk. Masuknya rasa dan bau melalui proses resapan, pengudaraan macam tu, dia tak memudaratkan status air. Yang tu bukan benda istilah, kalau kata durian masuk dalam tu tak. Bukan masuk dengan ain dia masuk. Proses masuk melalui pemeluapan, melalui apa sebut macam tu lah. Sebut bahasa tu kena susah sikit. Melalui masuk dalam peti air, dia terpekuk dalam terpekuk dalam satu tempat yang tertutup, berlaku pengedaran udara dengan sebab tu terkesan pada air tersebut, bau dan rasa. Dia tak memudaratkan air itu untuk tukar status daripada mutlak kepada mutaghayyir. Perubahannya tu tetap nama dia mujawir. Antara yang selalu sebut dalam bekah antara lain ialah air mandi mayat. Mandi mayat kenapa? Antara air yang dicampur untuk mandi mayat apa dia? Kapur barus. Kapur barus ni larut dalam air ke? Kapur barus tahu? Tak tahu cakap lah tak tahu, segan buat apa. Tahu kapur barus? Nanti beli kita tunjuk macam mana kapur barus. Tak kenal lah nanti. Bau dia, bau wangi, tapi orang kenal lah ni bau mayat ni. Bila campur dengan air tu kerana nampak ada satu perubahan warna, tapi bila biar dalam satu tempoh, dia akan terasing yang bawah dengan yang atas. Tapi air tu nanti wangi tak? Dia mujawir ke mukhalid? Situ soalan dia. Kapur barus dengan apa saya sebut tu, dia mujawir ke mukhalid? Mujawir. Bau dah air, bau mutlak dah air. Air kapur barus, air yang dibubuh kapur barus adalah air mutlak. Air mutlak. Air mandi mayat lagi. Air mandi mayat, lepas tu ambil air mawar. Air mawar yang jual dalam botol-botol siap tu. Tuang dalam air, dalam baldi, nak mandi mayat. Soal, air baldi bubuh air mawar tu, larut tak air mawar dalam air mandi mayat tu? Air mawar, tak tahu. Nanti kita beli air mawar, tunjuk kat dia orang macam mana apa. Yang kena macam tu lah, belajar ni kena cerita je, teori je tak cukup, dia kena tunjuk tu. Ni air mawar, itu je. Okay, ni teori je dulu, cerita je pun. Air mawar larut tak? Larut. Untuk apa hukum status air baldi yang berbuah air mawar tu? Mutaghayyir ke mutlak? Larut tak air mawar tu? Larut. Khalid ke mujawir? Khalid. Apa hukum status air tu? Mutaghayyir. Jadi air tu kalau semata-mata air tu buat mandi mayat tak boleh. Tak sah. Pasal dia bukan air mutlak. Air untuk mandi, air untuk wuduk, mandi tu mandi kita, mandi sunat, mandi fardu atau mandi mayat, semua ada hukum tu. Kalau mandi manda lain lah kan. Mandi manda. Pasal mandi manda dia bukan untuk hukum suci.
Tapi bodoh lah sikit mandi manda. Buat apa mandi manda? Tapi kalau mandi manda tu memang mandi manda tapi pakai air mutlak. Dia mandi cuma hukum sunat ke, air mandi wajib ke, dia di atas niat dah ada sebab-sebab jadi wajib atau niat atau tu nanti kemudian lah, insya-Allah. Asal sebut air tu air mawar. Air mawar tak mutlak. Air apa lagi? Air bunga. Air ambil bunga mawar, bukan air mawar. Bunga mawar, bunga kenanga, bunga melor. Ambil bunga-bunga tu, bubuh dalam air, mandi bunga. Buat apa? Nak mudah orang Minang. Pasal apa? Minang semua ditolak. Nak bagi laris sikit, cepat orang nak kahwin. Baik jantan, baik betina kan. Bubuh mandi air bunga. Banyak awet minat sikit. Mutlak tak air tu? Saya bukan nak cerita awet tu, saya nak cerita ayah tu. Jangan silap faham lagi, tampuk je. Mutlak air tu. Larut ke bunga tu, lebur tu, tak? Tapi bau tak? Bau pasal apa? Mujawir. Bau mujawir tak memudaratkan air mutlak. Jadi kalau mandi mayat pakai air bunga, bukan air bunga, pakai bunga dalam air, dalam air tu buah bunga. Ya tak? Air mutlak. Antara yang mandi mayat lagi, bubuh apa? Ambil daun bidara. Daun bidara tahu? Tak ada kita tanam pula nanti pokok bidara pula. Tapi pokok bidara kalau tanam, jin-jin tak apa nak orang ni masuk. Dia tak apa suka air bidara ni. Bukan bidara, pokok bidara tak apa suka. Orang yang ada mistik-mistik pun dia masuk ni, dia kata sini ada pokok tu ke? Jin ni tak ni masuk, dia tak suka air bidara ni. Satu antara hikmah mandi mayat air bidara ni pasal apa? Kalau ada mayat tu gangguan daripada jin apa menumpang kat mayat dia, mandi dengan air bidara ni dia lari. Tu hikmah mandi pakai air bidara ni. Nak sebut air bidara tu, daun bidara masuk dalam air. Dia tak blender tapi dia upak. Ramai. Tak jadi hijau pun air tu, tapi dengan sebab tu dibubuh, air tu akan jadi macam lendir sikit. Buat apa tu? Untuk gosok nanti badan mayat supaya dia memudahkan keluar kotoran dan daki-daki daripada badan mayat. Air tu mutlak ke mutaghayyir? Berubah nak hijau. Ni tak? Bau, dia berasa belendir sikit, tapi berasalah belendir sebut macam mana. Tapi dia tak larut dalam air tu, daun tu sendiri tak larut dalam air. Dia benda mujawir dengan air. Mutlak. Air bidara, air mutlak. Air bidara, air mutlak. Air kapur barus, air mutlak. Air mawar, yang air mawar bubuh tu tak mutlak. Ambil bunga bubuh dalam air mutlak. Siap. Contoh. Pergi nak sebut. Sebut tu sekadar nak sebutkan mukhalid. Yang saya nak tambah tadi tu, yang saya nak sebut tu mujawir tu lah. Besar kita dalam bab ni najis lah. Satu, kalau kita ada kolah, mandi pula ramai-ramai, janganlah basuh kain dengan kaifiat merendam pakaian dalam kolah. Pasal apa? Nanti kolah tu bersabun. Asalnya jernih dah keruh sabun, hidup pula. Apa dia pula pergi rendam dalam kolah ni? Begitu juga kalau mandi ada sabun seketul besar tu masuk dalam kolah. Macam mana? Janganlah biar. Pasal apa? Nanti air tu berubah betul berubah kan? Mula bau je, lepas tu warna memtukar jadi warna putih kan. Jadi air tu nak ambil situ lah, nak mandi situ lah, nak wuduk. Siapa yang jatuhkan sabun dalam kolah tu, bawa keluar lah balik, jangan dibiar kan. Boleh faham sebut apa kan? Begitu juga janganlah gosok gigi ni kolah wuduh je apa kan. Tak payah wuduh pun. Tambah yang tu lagi geli juga. Habis masuk dalam kolah tu. Biarlah betul. Ubat gigi
Alah, ubat gigi apa? Apa gosok gigi sampai ubat gigi masuk dalam kolah? Bengap tu ke mana? Sampai muamalah tu pun tak pandai. Takkan nak kena perhati buah kamera CCTV kot. Lagi kata ngintai orang mandi pula. Dah bodoh tu ke tu? Saja kena sebut bodoh tak? Pasal ada orang yang bodoh sampai macam tu, tak faham. Saya pernah ni lah, tapi bukan bodoh tau. Kalau orang yang cermat, saya pernah orang tak tegur pun, tapi ditegur dengan perbuatan. Saya memang perangai saya sugi kan, keluar mana-mana pun mesti sugi dalam poket. Ni pasal duduk sini saya tak apa lah sugi dalam poket. Sugi. Bila sugi ni kolah ni kita ambil uduk. Kita kadang tak perhati pun benda tu kan. Sugi ni yang bulu dia ni. Yang dia punya fiber dia tu kan, yang bulu-bulu tu lah yang bekas kita pakai mulut-mulut tu. Kita cuci lah ni, Bila terbubuh kat kolah, kita buah lah macam ni. Bulu dia tu kat air, walaupun tak masuk dalam air pun surut sikit kat gigi air. Bila saya nak ambil wuduk, komong muka, ada sahabat Allah tu datang, dia pegang kat sugi saya tu, dia ambil ni, dengar, tengok. Apa? Yang tu pun dia perhati tau. Pasal apa? Bubuh kat sini, dia akan menyebabkan orang akan kemang tengkuk dan jijik. Bekas mulut-mulut dia. Walaupun dah basuh, dah bersih dah tu. Air nitik masuk dalam kolah, kita pergi masuk dalam mulut pula. Memang air banyak, bukan gaduh, tak mutarayat pun air tu. Kan? Tapi orang ni ada orang dia sangat sensitif pak tu. Ataupun macam ni air kolah cebok tak ada, muka tak apalah, muka, tangan, kepala, kaki macam mana, kita pula kaki silat, boleh angkat kaki macam tu kan, angkat kaki sah tak wuduk, kolah ni sah tak wuduk, berubah tak air kolah. Seorang-seorang orang tak nampak tak apa lah. Tapi kalau ramai-ramai, budak mana tu? Budak Hajari. Alamak, janganlah, don't embarrass me lah kan. Nak buat seorang-seorang, orang tak nampak, tengok orang tak ada tu, celup kaki macam pasal. Tapi ambil lah macam ni. Jangan. Walaupun air tu tak berubah, dia ada orang yang akan kembang tengkuk dan jijik. Itu lah. Walaupun dalam kaedah macam mana, tak ada masalah air banyak, air mutlak lah. Tak ngaji fiqh ke? Kita kan ngaji fiqh memang lah, tapi di dalam orang ramai tu ada orang dikembang tengkuk. Tak boleh, kena jaga kat dalam masyarakat tu. Perangai celup kaki dalam kolah ni saya ada orang dulu tak berani buat, bila dia tengok saya buat, orang pakat buat. Habis tu cebok tak ada pun. Dia akan kena perangai ni, bila tempat-tempat yang banyak benda-benda wakaf ni, tulis wakaf tapi buat balik pondok sampai tak ada cebok. Dan ambil wuduk payah, kadang-kadang air pula cetek pula ke bawah, kita nak angkat jeduk pun payah kan, kita hulur kaki gitu, pakat meniru habis. Satu punca boleh celup kaki tu kan. Ada orang kata kemang tengkuk, dah cebok tak ada, nak masuk payah, takkan aku nak terjun masuk dalam tu. Celup kaki je lah kan. Ada alasan sikit nak bela diri tu. Tapi kalau tempat-tempat yang privacy apa, ada orang besar-besar masjid daerah, masjid negeri ke, jangan buat pasal tu. Jangan buat pasal. Nak buat cakap siang pandang-pandang, cakap malam dengar-dengar. Apa maksud dia? Perhati sikit nak buat tu. Jangan sampai menimbulkan fitnah. Tambah pakai kepiah, tambah pula pakai jubah, tambah pula pakai t-shirt Akademi Turus Al-Hajari. Wow. Kita tak keluar t-shirt kan, kita keluar t-shirt. Tapi saya tak buat t-shirt pendek lah. Saya buat lengan panjang. Al-Hajari Teamwork. Khidmat Al-Hajari.
Pakai baju semua serupa je. Arnab, yang ni cangkul, kan. Yang ni basuh, okey. Yang ni memanah, steady je. Nanti ada kuda lah. Ada orang semalam dah singgah lah. Dia beli pelet kuda kan. Bukan beli kat saya lah. Dia kata ada kuda kat tempat dia orang, ada 4 ekor. Nanti kita tengok kuda lah pula. Apa benda kuda-kuda ni. Itu dah ada dah 9 ekor tapi dia orang pindah tempat. Tapi bukan kita punya lah. Tapi dia orang pelawa untuk kita pergi. Kita tak pergi, dia orang nak pergi lah. Hang pergi tu? Tak pergi? Hang memang naik lah kuda? Sampai jatuh-jatuh kan? Enggak? Udah, cerita kuda pula lah. Macam mana boleh pergi situ kan? Cerita air celok kaki dalam masjid ni kita habis semua cerita. Pakai t-shirt, khidmat, habis kuda pun semua masuk. Sambil patah balik. Cerita apa? Cerita air. Jadi pastikan air yang kita nak guna bersuci, dia memang suci. Satu, kalau kawasan perumahan yang dia ada kolah kecil je, kecil je, ada air bertadah. Air tu tadahan dia tak sampai 2 kolah. Jadi istilahnya air sikit. Bila air sikit, nak guna dia kena perhati. Takut-takut ada najis masuk. Tambah ada bersabun masuk pula, memang air pun ada bau sabun, warna sabun kan. Paling dikhawatiri bak najis lah. Bak najis. Kenapa? Bila ada najis, dia akan menajiskan air tu. Tambah pula rumah pula ada ni tak ada siling, cicak pun banyak. Lagi dia berak, tak cicak pun penuh. Kalau ada siling pun kena, memang tak cicak penuh kat dinding tu. Kolah kecil, tu ada tak cicak pula jatuh dalam. Kita mandi selama cepu air. Tengok air tu macam mana keadaan dia. Pasal sama ada mandi tu tak mandi wajib, tak mandi sunat sekalipun. Bila mandi, maksudnya kita guna air tu. Kalau air tu muntah najis, maksudnya siram najis ke badan. Siram air muntah najis ke badan. Kan sia-sia je. Satu, nak buat kolah, biar kolah yang munasabah. Kalau tak ada kolah, terus pakai air pancur paip, apa senang. Lagi senang. Begitu juga masuk tandas. Ada baldi pula duduk bawah. Air pula boleh mercik. Kan susah kan? Lebih baik buah paip, flush saja, pakai paip. Lagi terpelihara daripada nak gunakan air najis ni. Takut air najis. Takut ada orang tak jaga apa yang sepatutnya dijaga. Sekali lalu bincang balik bab air, sebut balik ada apa kutip-kutip apa tertinggal. Soalan ada? Macam mana? Air mutaghayyir. Tetapi masuk satu benda khalid ke dalam dia dan mengubahkan salah satu daripada sifat-sifat air. Ya, tu takrif air mutaghayyir, ya, dan berubah perubahan yang banyak. Kalau perubahan sikit, kita sebut klorin dan tadi, ada benda yang masuk larut dalam dia, memang mengubah air, tapi perubahan terlalu sedikit tu tak mengubahkan status kemutlakan air. Dia tetap mutlak. Satu pun dah cukup untuk menghilangkan status mutlak kepada mutaghayyir. Tak semestinya 3 lagi. Perigi. Timba tu. Yang tu kena perhati ya. Kena perhati dan berhati-hati ya. Pasal nak perhati pun bila air yang pertama tu, mandi atau wuduk kan, mandi. Baik mandi wajib ke mandi sunat, mandi untuk angkat hadas. Pertama mandi wajib lah. Dan bila simbah tu, nak ambil air pula dalam perigi, baling baldi, tali, tarik, air jatuh, kelepuk. Air masuk balik tu.
Kalau memang yang ni basuhan pertama masuk balik, ni masalah. Pasal yang jatuh tu air mustakmal, yang cedok tu air mutlak. Tapi bila air mustakmal ni jatuh ke dalam air mutlak tu, memang air tu tak berubah. Tapi air mustakmal ni ikut kaedah fiqh kita, dia dari segi hukum boleh mengubahkan status air tu, walaupun dia tak berwarna. Hukum dia macam dia berwarna, dia berbau dan mempunyai rasa. Kalau jumlah yang masuk tu adalah jumlah yang boleh mengubahkan air mutlak yang kita cedok tu, maka air tu nama mutaghayyir takdiri, nama dia. Air yang berubah sebab air mutlak masuk. Tapi kala bau rasa tak berubah, tapi dia berubah pada hukum. Dia dipanggil air mutaghayyir takdiri. Kita takdirkan dia berubah. Contoh misal, kalau tak air telaga yang air jatuh balik tu pun, jadi nak sebut kena pelihara lah sikit lah tu kan. Kena berhati-hati. Ataupun antara kaedah dia, cedok bubuh dalam baldi, supaya nanti bila kita mandi tak mahu perempuan rambut panjang apa kan, bila cedok air turun kuk rambut. Orang lelaki kuk rambut pendek tak ada air nak turun macam tu kan. Tempat-tempat yang boleh air banyak jatuh tu kena berhati. Jadi cedok dulu dalam baldi, lepas tu mandi sini. Dah mandi tu dah angkat yang fardu, basuhan pertama dah angkat, jadi nak basuhan kedua untuk istilahnya bilas apalah. Yang tu kalau masuk tak apa, pasal dia bukan mustakmal, pasal dia dah basuhan kedua, bukan basuhan pertama yang nak mengangkat hadas. Bukan basuhan pertama yang basuhan wajib, yang tu nama mustakmal. Ataupun nak kena jaga juga air yang kita lepas sabun-sabun, kita ambil air sabun tu turun masuk air sabun tu. Jadi balik pada asal saya cerita tadi, kalau tak air telaga pun, air kita ambil wudu ni kolah, basuh muka kan. Okey, air janggut apa-apa adalah sikit kan. Kita pun cedok. Cedok tu macam mana? Air janggut ni jatuh. Atau air pada muka ni meleleh masuk. Atau air yang kat sini pun masuk. Masuk air yang kat sini. Lepas tu masuk dalam tu. Air masuk tu banyak mana? Air masuk ni air mustakmal basuhan pertama. Air yang tadah ni air mutlak. Air banyak ni yang masuk banyak mana? Kalau yang masuk tu kadaran dia boleh mengubahkan air ni, andai kata dia berwarna, andai kata dia ada rasa, andai kata dia ada bau, kadaran yang masuk tu adalah kadar yang boleh mengubahkan air yang dalam tadahan tu. Air ni tak mutlak lah. Air ni dipanggil air mutaghayyir takdiri, nama dia. Kebanyakan orang sebut, dia kata air ni bila air mustakmal, masuk air mustakmal, air ni jadi mustakmal. Fakta hukum tak betul. Bukan air mutlak masuk air mustakmal jadi air mustakmal. Mana pula mustakmal? Air mustakmal yang pakai itu mustakmal untuk pakai fardu. Bila masuk dalam air mutlak, bukan air mutlak tu jadi mustakmal, tak pakai lagi, tapi air mustakmal masuk. Bukan air mutlak tu jadi mustakmal bila masuk air mustakmal. Air mutlak bila masuk air mustakmal, kalau kadar mustakmal tu yang boleh mengubahkan air yang mutlak tu dengan nisbah berapa banyak masuk dengan berapa yang dimasuk, maka air tu bukan mustakmal nama dia. Dia panggil air mutaghayyir takdiri. Andai kata yang masuk tu walaupun jernih tak mengubah, kita andaikan dia berubah. Kalau dia berwarna, dia boleh ubah warna. Kalau dia bau, dia ubah bau. Kalau rasa, dia boleh ubah rasa. Boleh faham? Bab tu dia dalam sikit. Nak faham tu kena boleh faham sikit. Faham? Jangan besar je otak kecil. Saja keluar ayat itu. Ngaji ayat tu lah dia kan boleh hayal, dengar. Mana yang di luar kemampuan kita untuk tangkap tu, maksudnya ada benda yang kita tak kecap lah. Hayal ke, tak perhati ke, rasa macam faham tapi tak faham. Tak faham tu lah nak kena tanya. Yang tu lah nak mengaji, yang tu nak tengok keupayaan boleh terima ilmu tak boleh terima ilmu. Boleh faham kan?
Yang tu nak menunjukkan fokus kecerdikan kita. Pergi bahasa cerdikan kita kan. Allah lah bagi cerdik. Tapi sabab tu. Macam sabab cerdik tu. Yang tu lah menunjukkan fokus kita. Tu lah menunjukkan maklumat yang ada kat kita. Kita boleh hadam tera mana. Kan? Pasal bila ada benda yang tak ada kat kita macam-macam, nak hadam susah. Semua tak faham. Oh, jadi maksudnya ada benda yang tak kerti ya. Nak cerita balik lagi susah. Nak faham pun susah. Okey. Macam mana pun saya dah cerita dah tu. Air mustamal tu. Secara tak langsung dah jawab air telaga tu lah. Jadi kena buat beberapa langkah penjagaan lah. Ataupun beli motor lah ni. Banyak alat-alat apa. Sedut tu. Tak gaduh bergaduh. Manual lah gitu dah kan. Cuma memang lah bila air telaga tu diseronok cedok manual tu. Baru mana telaga. Kita tak korek telaga lah. Tapi nak korek boring orang tak datang-datang lagi. Kata nak datang dah seminggu tak datang pun. Kok kena COVID apa kan? Apa cerita ni? Okey, rasa satu sudut saya jawab bab air tu. Air telaga tu nak cerita mengenai air mustakmal masuk balik dalam air. Dalam air mutlak. Harapnya boleh faham. Tak faham tanya. Takdiri. Kita kena buat gambaran seolah-olah air sirap, air gula atau air mawar, bau, rupa dan rasa masuk dalam tu dengan kadaran tu ubahlah air. Kalau kadar tu banyak, air tu cedera. Kalau masuk sikit, tak adalah. Misal ambil uduk sapu, ada air janggut tu. Kadar ni ada jugalah masuk air janggut tu sikit. Tapi sikit tu terlalu sikit lah. Tak mengubah langsung air ni. Macam mana? Masih mutlak pasal dia ibarat macam alah sikit sangat secubit gula pun tak sampai untuk masuk dalam tu. Mana nak manis ya, secubit pun tak manis, tambah tak sampai secubit kan. Contohlah air tu tak jadi mudarat dengan sebab masuknya air mustakmal yang kapasitinya sedikit. Yang tu yang kena cerdik tu, nak faham. Memang tak istilah belajar, tak jumpa istilah-istilah tu. Lagi. Yang air mustakmal yang angkat hukum najis tu kan. Dia lepas tu kalau kita basuh dia jadi air mutlak. Air yang angkat hukum najis tu. Air mustakmal ni bila dia sikit dia hukum mustakmal. Tapi bila kita kusira, diperbanyakkan. Dengan mana? Dengan dihimpun dalam satu bekas, dalam kolah ya, tuang balik. Air tu mutlak balik. Pasal dia dah banyak. Pasal bila air iza balagha kullatain, dia sebut dalam hadis tu, dia bila sampai dua kolah, la yanjusu syai'. Tak ada satu benda boleh menajiskan dia. Macam-macam bahas hadis tu banyak. Tapi kaedah kita dengan apa hukum yang dah siap, bila air mustakmal tu katalah semua orang ambil wuduk ni, semua air lebihan ada baldi tadah, tempat pula air sikit, dah habis semua ambil wuduk ramai, semua tadah baldi, lepas tu dah habis ambil wuduk macam mana? Pergi curah dalam kolah semua. Pergi curah dalam kolah. Banyak balik. Lepas tu daripada kolah tu ambil pula dalam baldi masing-masing, pergi ambil wuduk pula. Contoh 100 orang pula ambil wuduk. Ambil wuduk semua tadah balik. Tadah balik, lepas tu tuang balik dalam tu. Tuang dalam tu jadi mutlak. Lepas tu bedak balik. Boleh? Boleh. Pasal bila dia banyak, dia jadi kuat. Pecah balik, dia kecil. Dia kecil kena jaga lah. Bila dah hukum mustakmal, himpun balik, mutlak balik, pecah balik. Boleh? Boleh. Harus buat yang tu. Boleh. Antara kaedah nak memutlakkan air mustakmal, campurkan dengan air mutlak ataupun himpunkan dia jadi kapasiti dia banyak. Banyak tu dua kolah. Lain? Yang lepas kita basuh tidak air mustakmal. Kalau basuh sekali lagi, yang ceraian tu jadi mutlak. Mutlak pasal dia jadi mustakmal hanya pada basuhan wajib yang pertama. Melainkan yang pertama tu pun tak selesai lagi. Maksudnya basuh muka, dengan tu aja. Lepas tu baru basuhan kedua pun masih ada basuhan wajib. Masih yang jatuh tu mustakmal lagi. Mustakmal lagi. Pasal istilahnya belum sempurna lagi basuhan wajib. Kalau pertama memang dah sempurna selesai dah,
yang ni ada hukum sunat, maka yang kedua tu, air yang lebihan ni kalau jatuh, dia bukan mustakmal pada istilah, pasal dia bukan air yang diguna untuk mengangkat hadas, pasal dia dah bukan angkat hadas, dia adalah air yang sunat dibasuh kali kedua, bukan angkat hadas. Hadas terangkat dengan basuhan pertama. Basuhan pertama tu saja dipanggil air yang mustakmal fi raf'i hadas. Okey, lagi. Takdiri, ya. Jika air janggut tu kapasiti dia dengan nisbah yang ada, tambah pula satu tangan ke sikit kan, kita ambil macam tu. Air banyak ni, air janggut pun sama banyak dengan air janggut. Janggut pula panjang, janggut pula profesor semua tahu macam tu ya. Tak faham. Janggut tu, air janggut tu semua macam tu. Sama banyak air janggut dengan air tadah. Air tangan pula pakai satu tangan. Macam mana? Tu mudarat. Air ni nama dia air mutaghayyir takdiri. Bukan air mustakmal, air mutaghayyir takdiri. Okey. Syarat dia sikit ya. Sikit yang maksudnya dengan nisbah apa yang ada dengan yang masuk, terlalu sikit yang kadar tu ghalibnya tak mengubah apa-apa sifat air. Jatuh tu banyak. Basuhan pertama. Betul? Kalau yang ni ada mutlak, air masuk ni banyak, mutaghayyir takdiri ya ni. Yang tak kata tak takdiri ke apa ni? Yang mutlak tu lah. Yang jadi mutaghayyir, dia asal mutlak. Pasal yang masuk ni banyak, maksudnya seolah-olah macam air sirap masuk dalam dia, seolah-olah macam air mawar masuk dengan dia, seolah-olah air gula masuk dalam dia. Berubah tak? Banyak tu masuk air mutlak tu. Nama dia mutaghayyir takdiri. Tapi berubah tak? Berubah tak? Tu pasal apa? Hukum berubah. Itulah nama takdiri. Pasal dia air mustakmal. Air mustakmal tu kekuatan dia macam air mutaghayyir. Air mustakmal kekuatan dia macam air mutaghayyir, walaupun dia tak ada color. Seolah-olah dia sirap, seolah-olah dia air gula, seolah-olah dia air mawar. Kekuatan dia, power dia tu. Boleh? Air mustakmal yang jatuh tu seolah-olah dia air sirap masuk dalam air yang kita terah. Jadi kita ambil ni, usaha ni tadahan kedua, nak masuk kedua ni, air ni jatuh. Air yang jatuh ni macam air sirap masuk dalam tu. Air sirap bukan air sirap cair tu, air sirap yang minum, air sirap nak bancuh tu. Berubah tak kalau kadar tu jatuh. Yang tu ada kena ada kecerdikan dan kena pandai mengenal uruf, kadar dan perubahan. Jika tu kata nak fiqh ni dia masih cerdik. Kita mesti ada istilah general knowledge yang macam tu, banyak sikit, berubah tak berubah, berubah banyak, berubah sikit. Dia mesti ada keupayaan mengenal itu. Memang boleh kenal pun. Minum pun kita rasa air ni sedap, ni telajak manis, ni lebih garam kan. Sama, kesi mengenal lah tu. Ni banyak, ni sikit, yang ni berubah, ni tak berubah. Okey? Lain. Antara isu air ni selalu kalau zaman moden ni buat apa? Buat guna mesin basuh. Kaedah kita bila nak basuh, mesti kotoran tu, air datang ke atas kotoran, itu basuh. Kalau dulu pun kalau sabun basuh berus, macam mana kaedah nak cuci dia? Mesti bilas. Nak bilas macam mana? Mesti ambil kain, air cedok. Okay. Itulah kaedah bilas. Dah bilas pun, kalau dah bilas, nak bubuh benda yang telah dibilas ni mesti tempat tinggi, jangan mengecik pula air dalam tu kan. Cari tebing mana tinggi, bilas. Bilas kolah. Ambil basuh pera-pera, letak tempat tinggi. Jangan ada mengecik balik najis atau mustakmal dalam dia, ataupun air mutaghayyir dalam dia.
Pasal nanti bila mengecik balik yang najis jadi najis lah pula. Sikit sebelum pada isu mesin basuh tu. Kalau orang dulu dia ada satu passion, apa dia? Kalau pakai yang putih, telekung ke, baju pagoda ke, sorban ke, macam mana? Jubah ke. Bila dah basuh bersih-bersih, nak bagi comel lagi. Buat apa? Rendam nila. Nila selalu orang tak perah, kan? Kenapa? Kalau perah dia belang-belang. Dia belang-belang. Celup untuk sidai. Tapi kalau ada tempat spin tu, bubuk sing. Kadang orang spin tapi dia tak pekat lah macam kain bernila tu. Soal, nila ni air mutlak ke? Nila yang mutlak. Nila warna apa? Nila pun tak tahu. Nila warna apa? Tak tahu langsung nila. Budak-budak lah ni lah, ya Allah. Nila pun tak tahu. Nila. Sirap warna apa sirap? Ingat ke silap tak tahu color, ya Allah. Nila warna apa? Biru. Biru Barisan Nasional ke biru keadilan? Biru Barisan Nasional. Orang tak faham surah. Nila suci ke najis? Nila buat pada apa? Saya pun tak pernah kaji pula nila buat pada apa. Lani nila yang duk pakai apa? Ujala ke Ujala? Bantailah Ujala main pada mana? Buat pada bahan apa? Takkan taik kot kan? Bahan tak tahulah kita. Tapi rolipnya benda macam ni bukan najis lah, tapi dia berwarna mutlak ke? Tidak. Kalau tidak, bubuh rendam nila haruslah. Tapi air nila bukan air yang untuk menyucikan, bukan. Dia seolah-olah pewarna untuk mewarna. Kalau pewarna tu najis, najislah dia. Pewarna tu suci, sucilah dia. Itulah. Itulah. Macam mana boleh pakai nila? Harus. Okey. Sikit ke nila tu. Kaedah dulu kalau basuh, dia memang kita ni kalau basuh nak menyucikan kotoran daripada najis. Itu benda besar dia. Sekarang ni, zaman sekarang, dia punya prinsip basuh bukan menghilangkan najis. Prinsip sekarang, dia gunakan sabun, deterjen untuk menghilangkan bau, kotoran, bakteria. Jadinya konsep dah lain. Konsep dia dah lain. Satu, dalam tu ada wangi, ada bau. Untuk ada kuasa untuk menghilangkan daki, meleraikan kotoran daripada pakaian. Dia ada tu unsur dia dipanggil sabun deterjen lah. Untuk menghilangkan kotoran dia, mencantumkan dengan kotoran, menggugurkan kotoran tu daripada pakaian. Saya syarah tu cukup lah badan dekat tu kan. Jadi bila mesin basuh dua kolah ke? Mana ada mesin basuh dua kolah weh? Kalau beli pun otak kepala mahal apa weh? Okey, bubuh air, bubuh pakaian ni. Lepas tu ada apa dalam tu? Sabun. Ada sabun. Bila ada sabun, istilahnya air sabun. Bila sabun masuk, buang. Dia tutup balik lubang. Isi balik air kan. Bersabun balik tak? Ada sabun lagi tak? Buang. Ada sabun lagi tak? Ada lagi? Isi air lagi. Buang. Berapa kali? Ada setting ni kan? Lalu berapa kali? 3, 4. Tengok mesin lah, brand apa. Pasal kita tak buat software tu. Kalau buat nanti saya ajar nak buat macam mana. Jadilah apa? Orang buat software ni orang panggil apa? Programmer. Jadi programmer nak program dengan mesin basuh tu macam mana. Okey. Masalah dia macam mana? Bila bersabun, tutup lubang, air sabun balik. Tutup lubang, air bersabun balik. Kalau katalah dengan sebab dah banyak kali, air sabun tu habis setelah itu. Tapi bila dia tutup lubang, istilahnya nanti air itu akan bertakung balik. Kalau sabun dah habis, sabun tak apalah, dia sabun kan. Jadi dah tak ada sabun, tak ada masalah lah.
Pasal pakaian tu pun bila dah kena banyak kali, sabun tak ada, lepas tu diisi balik air, lepas tu dia spin. Tet, habis, siap. Angkat, jemur, serika ke apa, kering kan ke punya pasal. Prinsip mesin basuh macam tu, betul? Faham? Okey. Dia kalau takat pakai sabun, pakaian tu tak ada najis, tak ada masalah. Tapi bila ada najis, anak muntah, baling, terkencing dalam seluar. Saya tengok teman yang haid habis pakaian dalam, ampoi lah tu. Bubuh sabun, tukang basuh ada. Tit. Muntah najis tak tadi? Sabun apa ada? Najis tak najis? Air campur muntah najis. Dia mesti tutup lubang dulu sebelum isi air kan. Rasa saya tak ada mesin basuh yang bila isi air dia pusing, air dia buang. Tak ada. Kalau ada yang masuk, kalau pusing pun air dia tutup lagi penuh. Kalau yang pusing lah, bila nak cerita apa, bila campur dengan air tu, air keluar, muntah najis tak pakaian? Kalau ada najis, bila dia muntah najis, air keluar, dia tutup, isi balik air, penuh. Apa hukum air tu? Muntah najis. Pasal apa? Pakaian muntah najis. Pakaian muntah najis. Bila pakaian muntah najis, waktu dia keluar, dia tutup balik. Lepas tu isi air lagi. Pakaian tadi apa kau? Muntah najis. Bila isi air, ngapa? Dia bertakung balik, najis balik, najis lagi. Sekalipun sejuta tahun basuh, kalau dengan proses macam tu, pakaian dalam tu masih najis. Dia masalah dia tahu mana? Pasal bila dia buang air, dia nak isi air, dia tutup lubang. Air tu nanti bertakung balik. Situ masalah dia. Jadi kalau kita nak jadi programmer ataupun bagi suggestion, jumpa Jepun ke Korea ke yang buat mesin basuh tu, cakap kau team dengan dia, suruh dia buat satu sistem yang Islamiknya, mesra Islamnya. Kata dia sepatutnya bila bilas dah buang air, bagi proses air masuk, jangan tutup lagi air tu untuk air tu bertakung. Bagi dia pusing dulu, air jalan, air tak bertakung. Jadi dia hukum air mengalir ke atas benda yang muntah najis, air itu akan datang dan tak bertakung. Lepas tu sampai satu masa baru ditutup. Penuh, buang, pusing, tak tutup bawah, lubang tu tak tutup, buang air tu. Ni bilas. Yang ni yang menyebabkan jadi suci ni. Pula tu air pun ada yang keluar seketui, ada yang boleh keluar bercik kan. Kita lah sistem dengan dia. Satu kena ada orang pandai, orang Islam ni yang dalam bab tu, dia mesti pandai agama. Macam saya sebut hukum ni dia pandai, dan dia boleh jadi programmer. Habis-habis tidak pergi jumpa programmer, aku nak cerita dengan kau orang Islam kan, aku nak faham dengan kau buat macam ni punya alat, programkan dia, mana tutup, mana buka, kau buat, aku nak tengok. Betul tak? Demo, tengok. Steady. Jual. Market yang kita punya software tu, alat tu. Pasal apa? Benda yang kita dah buat program tu, kita programmer, jual lah. 3,000, siapa mana kilang-kilang nak beli, ni Islamiknya. Tunjuk demo, buat iklan. Apa? Formula basuh kain mesin Al-Hajari. Saya bagi contoh. Saya tak belajar waktu, kalau benda saya dah buat lah programmer tu. Saya tak belajar. Tapi saya tahulah benda tu, tapi saya tak belajar. Jadi siapa yang pandai terpelajar, buatlah. Janganlah buat bodoh pakai haji pun mengong tu. Pasal dia orang bukan tahu hukum-hukum kita ni. Kalau dia buat, kita tengok betul, ditakdirkan betul. Macam format kita, alhamdulillah, pakailah. Masalah kita sekarang ada ustaz-ustaz yang tak apa faham yang mangkuk ayun ni. Mangkuk ayun tu. Mana? Dia nak pertahan juga boleh sah basuh mesin basuh, sedangkan proses dia tak kena. Yang tu bagi cerdik apa saya cakap ni. Kita bukan nak menghalang menggunakan alat moden, tapi pastikan kaifiat dia betul. Pasal najis ni tak kena gaya, kaifiat dia salah, dia akan menyebabkan jadi najis. Kerana kaifiat.
Prinsip mesin basuh tu dia mesti kena faham macam air, ni air mutlak ni. Kita nak basuh ikan, ni air bekas, tak ada air. Lepas tu ikan, kita buah air ni, ikan ni buat apa? Kita basuh, pergi bubuh dalam air tu. Ataupun tadah ni, ataupun singkir tu, tutup lubang air, kan ada air, lepas tu masuk ikan, basuh bukan pakai air ni, basuh air dalam bekas tu. Basuh. Pasal air pakai macam ni, dia pakai banyak air. Tak nak pakai banyak air macam mana? Tutup lubang singkir, lepas tu air ni tutup, ataupun air ni keluar sikit, lepas tu basuh kat dalam aja. Lepas tu ambil bekas, letak. Sedangkan dia basuh menggunakan air takungan yang mutan najis tu. Basuh tangan, lepas tu garam, kunyit. Pandai buat masak ya. Apa ni, wangilah makan najis. Sepatutnya macam mana? Nak cuci yang tu, katalah cuci yang tu dulu, tutup lubang lagi, cuci. Tapi bila nak finally yang ujung sekali buka air, mesti air ni datang atas dia. Tak. Dan eloknya bekas tu istilahnya ada penapis, bawah dia tak ada, supaya jangan ada ditakung najis nanti. Ambil letak tu, air ikan kalau ada darah-darah pun dia akan turun bawah. Biar istilahnya ada penapis faham kan? Penapis raga tu. Letak. Ambil ikan tu. Yang mana baki-baki tinggal hak tu, mesti ada sedikit darah yang dalam daging tu, yang tu dimaafkan. Yang tu bukan dalam kunyit ke apa ke, nak buah dalam gula masuk. Ikan serupa, daging serupa, basuh telur ayam serupa. Ada orang basuh telur ayam macam mana? Buah dalam bekas, buah telur ayam. Basuh. Basuh telur. Yang tak basuh satu tebal-tebal di canai ada tek ayam ke apa, tak ada basuh tangan dah gitu. Kalau nak basuh pun tengok dia basuh macam mana. Dia ambil besen, dia bubuh air, dia bubuh telur banyak-banyak dalam tu, rendam, lepas tu basuh, nyong tubuh balik. Tak. Sama, lagi banyak najis boleh, yang tak najis pun jadi hukum najis. Jadi sepatutnya apa? Dia mesti basuh-basuh. Bukan nak rendam, katalah nak rendam satu hal, dah basuh-basuh tu mesti bilas. Tak pun bubuh dalam satu raga yang ada penapis istilahnya, bawah dia bocor, ambil air, datangkan, curah. Jangan bertakung. Isu masalah dia yang jadi cuai tahu mana? Bertakung, itu masalah dia. Bila bertakung apa? Dia akan menyebabkan takungan tu jadi mutan najis, dia akan menajiskan semua. Itu isu bertakung tu. So, ada ustaz-ustaz tengok kadang geng kita juga baca kitab juga, baca betul mungkin juga. Baca kitab Qubatul Qorib, baca tu kitab betul-betul, tapi huraian dia tu, faham dia tu, dia kata tak ada masalah mesin basuh pasal air tu datang. Memanglah air tu datang, tapi dia bertakung. Dia serupa macam bubuh ikan, buah ni air ni datang tapi ikan, tapi air tu bertakung, tak najis lah. Dia tak faham air bertakung tu, dia faham air datang tu ya. Air bertakung tu dia tak faham. Kita nak cerita air bertakung tu jadi program yang bagi betul mesin basuh tu. Tak ada kalau ogah buat neri. Tapi rosak sendiri tanggung lah. Okay, lalu sikit mesin basuh. Untuk nak senang macam mana? Sebelum masuk mesin basuh, cucilah dulu najis-najis apa, pempor yang tu, sabun, biarlah sabun dia buat kerja. Tapi tak ada najis dalam tu. Cuma yang tu menyuci sebenarnya bukan kat situ. Menyuci tu kat sini. Satu ada kedai dobi muslimnya kan. Dia siap tulis kaifiat. Pastikan mesin basuh gunakan ini. Pastikan basuh dahulu. Dia siapkan singki untuk membasuh mana-mana pakaian yang bernajis sebelum dimasukkan ke dalam mesin basuh. Satu ada mesin kedai-kedai yang layan diri ni, dia kata mesra untuk muslim sahaja. Hak dia, premis dia kan, dia nak bagi siapa masuk lah. Pasal takut nanti orang kafir masuk, anjing dia ke anak dia kencing berak ke apa, dia lempar dalam tu, habis mutan najis. Dia akan mengganggu proses suci kita lah. Macam mana pun tak tahu lain hal, tapi tutup pintu-pintu yang boleh menyebabkan tercemarnya mesin basuh yang kita pakai. Sama ada masuk ke atas
masuk ke tepi kan, tutup. Dia sama je dari hukum yang akan boleh menyebabkan muntah najis tu. Yang tu kena cerdik. Yang tu yang nak kena fakih tu. Nak kena fakih tu. Lagi. Mesin masuk. Asal isu mesin masuk. Tak masuk lagi bab kita baca tadi. Sekadar untuk ambil hukum air. Saya nanti kita tak jumpa dah bab air ni. Dengar tu. Apa masalah. Cebok. Yang tu yang kata dia kena pandai, kena belajar dulu, kena faham. Pasal bila ambil air daripada satu bekas yang kecil, istilahnya tak cukup 2 wuduk, tak cukup 2 gelas, tak cukup 2 gelas. Dia kena faham prinsip yang kalau nak basuh muka memang tangan ni sebagai cebok lah. Pasal memang bukan ambil celup muka dah tu. Yang ni tangan cebok lah. Bila dah basuh muka, bukan, dia punya tertib nanti lepas muka tangan. Kalau dia tak niatkan atas kata aku, kalau bahasa cakap dia, aku nak cebok air, nak basuh tangan. Itulah maksud niat cebok tu. Niat cebok tu, aku nak cebok air dalam tu, gunakan tangan aku nak basuh tangan. Jadi istilahnya bukan celup. Dia bukan celup air basuh tangan dalam celupan. Dia celup untuk cebok air nak basuh tangan. Yang ni hukum cebok. Orang tak tahu kata, oh boleh buat wuduk macam tu rupanya. Dia tak tahu apa-apa. Yang tu masalah situ lah. Jadi kena faham, bekas kecil tu kita celup tu bukan untuk celup basuh tangan dengan celup. Tak. Celup tu aku nak ambil air dengan tangan aku nak basuh tangan. Itu maksud niat tu. Maksud niat tu aku nak gunakan tangan nak cebok, nak basuh tangan aku. Itu maksud niat. Tak payahlah macam ni. Sahaja aku mencelup tangan aku ke dalam bekas ini untuk membasuh tangan aku lillahi ta'ala. Tak payahlah apa dia official macam tu. Nak buat punya pasal Tapi maksud dia ni aku nak gunakan tangan aku nak cebok, nak basuh tangan. Itu maksud dia. Dengan sengajanya. Air tu mutlak lagi. Kalau tidak celup mustakmal. Okey. Best soalan tu. Lagi? Di situ je lah kita. Kita masih cerita bab air je lah. Harap-harapnya ada. Yang ni yang kalau ada masalah ke apa, tanya lah. Apa. Dan tengoklah sekeliling kita, kalau nampak ada orang ambil wuduk, tak kena macam ni cerita. Itu pun kita baru nak cerita air. Nanti wuduk sepadan tang mana apa kena basuh apa-apa. Kemudian lah pula. Sambung nanti jariul mak. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.